Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurashikin binti Udianto, memegang nomor metrik di 20201093842. Hari ini saya akan membentangkan kertas proyek tahun akhir saya yang bertajuk Keberkesanan Pendekatan Gamifikasi dalam Proses Pembelajaran dan Pemudacaraan PDPC Mata Pelajaran Ekonomi. Muktakhir ini teknologi semakin berkembang dan bertindak sebagai agen penting dalam dunia pendidikan. Penggunaan teknologi sebagai alat bantu mengajar dilihat sebagai salah satu medium yang berpotensi tinggi dalam mengubah persekitaran aktiviti PDPC untuk menjadi lebih efektif dan menyeronokkan. Pelbagai bentuk pendekatan atau strategi pengajaran yang menarik dan efektif boleh digunakan oleh para pendidik dalam proses PDPC seperti kaedah pembelajaran berasaskan permainan atau gamifikasi. Pendekatan gamifikasi ini juga dapat dilihat keberkesanannya dari segi meningkatkan minat dan motivasi pelajar. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan bagi meninjau keberkesanan pendekatan gamifikasi dalam proses PDPC mata pelajaran ekonomi dalam kalangan pelajar tingkatan 4 dan 5 dan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi. Seterusnya ialah objektif kajian, di mana objektif kajian ini terbagi kepada 3. Yang pertama ialah mengenal pasti konsep gamifikasi dalam proses PDPC mata pelajaran ekonomi. Yang kedua ialah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi dalam proses PDPC mata pelajaran ekonomi. Dan yang terakhir ialah menganalisis keberkesanan pendekatan gamifikasi dalam proses PDPC mata pelajaran ekonomi. Baiklah, seterusnya ialah kerangka konseptual kajian. Dalam kajian ini, model atau kerangka kajian yang digunakan untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi ialah model penerimaan teknologi atau lebih dikenali sebagai model TAM1. Oleh itu, faktor yang digunakan dalam kajian ini terbagi kepada 5, yaitu persepsi kebergunaan, persepsi mudah guna, sikap terhadap penggunaan, dan persepsi keseronokan sebagai pemboleh ubah tidak bersandar, manakala tahap penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi dijadikan sebagai pemboleh ubah bersandar. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan beberapa kajian lepas yang berkaitan dengan pendekatan gamifikasi dan kajian lepas yang menjadikan model TAM sebagai asas kajian. Berdasarkan kajian lepas Nazihah Syahari pada tahun 2022 menyatakan bahwa pendekatan gamifikasi menghasilkan pencapaian yang lebih cemerlang berbanding pendekatan tradisional. Pelajar juga menunjukkan tanggapan yang positif terhadap pendekatan gamifikasi karena pelajar lebih mudah memahami topik pembelajaran, seronok belajar, berkomunikasi secara aktif, dan berani untuk menyatakan pandangan melalui proses pembelajaran sambil permainan. Selain itu, kajian yang ditulis oleh Anasai Jamar dan Muhammad Edari Cekno pada tahun 2020 bagi mencapai 2 matlamat, yaitu menilai kaedah gamifikasi dalam PDPC dan menerangkan cara penggunaan Kahoot dalam PDPC pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa aplikasi Kahoot boleh meningkatkan motivasi pelajar dan memupuk sikap positif terhadap pembelajaran pendidikan Islam. Muhammad Taufik Abdul Ghani et al. 2019 yang menjalankan kajian berasaskan model TOM mendapati bahwa pembelajaran teradun boleh meningkatkan pembelajaran bahasa Arab di UMK. Pelajar juga berpuas hati dengan pembelajaran teradun kerana penggabungan teknologi dan dengan pembelajaran bersemuka boleh meningkatkan proses PDP. Manakala menurut Zulkarnain, Muhammad Asrul, dan Nur Azlina 2021 yang mengkaji tahap penerimaan pelajar terhadap aplikasi Telegram menyatakan kesan penggunaan aplikasi tersebut sangat tinggi dan memuaskan pelajar disebabkan aplikasi ini mudah digunakan dan berguna baik serta pelajar menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan. Secara keseluruhannya, penggunaan aplikasi tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan minat pelajar. Kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan deskriptif dan inferensi. Data dikumpul menggunakan borang soal selidik yang diedarkan kepada 304 orang responden kajian dan dianalisis menggunakan SPSS 25.0. Populasi kajian ini terdiri daripada 3.031 orang pelajar yang bersekolah di SMK Teluk Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor, manakala sampel kajian dikhususkan kepada 304 orang pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran ekonomi. Kajian rintis dilaksanakan ke atas 30 orang pelajar untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan item-item borang soal selidik. Hasil daripada ujian kebolehpercayaan tersebut menunjukkan bahawa item-item borang soal selidik berada pada tahap yang boleh diterima dan baik. Hasil kajian mendapati bahawa faktor sikap penggunaan mempunyai tahap yang paling tinggi dengan min 4.28, diikuti persepsi kebergunaan dan tahap penerimaan pelajar yang mempunyai nilai min yang sama, iaitu 4.19, kemudian persepsi mudah guna 4.04 dan akhir sekali persepsi keseronokan yaitu 4.02. Perkara ini bertepatan dengan kajian Nurul Ain Najwa Muhammad Ghazali pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa sikap adalah faktor yang penting dalam memastikan pengguna menerima secara positif atau negatif terhadap sesuatu penggunaan teknologi.
Hasil analisis regresi linear berbilang menunjukkan bahwa faktor sikap penggunaan dan persepsi kebergunaan mempunyai pengaruh yang signifikan ke atas tahap penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi. Namun begitu, faktor sikap penggunaan merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi tahap penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi. Dengan itu dapat diterangkan bahwa semakin tinggi sikap penggunaan dalam diri pelajar, semakin banyak ia mempengaruhi penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi. Berdasarkan kajian Dipti Fekira dan Tengku Muhammad Khairal Abdullah pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa pelajar bersikap positif dalam penerimaan dan niat penggunaan pelajar kerana kecanggihan teknologi yang digunakan mempunyai bahan pembelajaran yang ingin mengintegrasikan penggabungan ciri-ciri teknologi yang menarik. Analisis korelasi Pearson pula menunjukkan bahawa keempat pemboleh ubah tidak bersandar, iaitu persepsi kebergunaan, persepsi mudah guna, persepsi keseronokan dan sikap penggunaan mempunyai korelasi yang sederhana kuat dan signifikan ke atas tahap penerimaan pelajar dalam pendekatan gamifikasi. Maka dapat diringkaskan bahawa semakin tinggi pemboleh ubah tidak bersandar, maka semakin tinggi tahap penerimaan pelajar terhadap pendekatan gamifikasi. Dapatan ini konsisten dengan kajian Chunling 2019, Rahmatia Jamhor et al. 2021, dan Muhammad Haidar Ibrahim 2019 yang menunjukkan bahawa keempat pemboleh ubah tidak bersandar tersebut merupakan perkara yang dititikberatkan oleh pengguna dalam menentukan niat tingkah laku mereka dalam menerima atau menolak sesuatu teknologi. Kesimpulannya, pendekatan gamifikasi telah menyumbang kepada penghasilan pembelajaran yang berkualiti, bahkan sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran pada pelbagai peringkat. Justru, kajian ini boleh dikatakan berjaya dilaksanakan kerana mencapai objektif yang diinginkan dan setiap persoalan kajian yang ditetapkan juga telah terjawab. Pengkaji berharap kajian ini bermanfaat kepada penyelidikan masa hadapan yang ingin menjalankan kajian berkaitan pendekatan gamifikasi. Itu sahaja daripada saya, sekian terima kasih.